الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم والمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada kalam mensyarahkan kalam syarih wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in'amin. Kita sampai perbincangan kita pada kata muhasyi wa qawluhu ala nabiyhi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله على نبيه, dan kata syarih ke atas nabinya. Qaidun thanin, ini qaid yang kedua. Qaid yang pertama ialah as-salatu minallah, itu qaid yang pertama. Ala nabiyhi itu qaid yang kedua. Qaidun thanin, qaid yang kedua. Kharaja bihi, maka keluarlah dengannya, dengan qaid yang kedua ini, dengan qauluhu ini, dengan ala nabiyhi, as-salatu minallah ala ghairi nabiyhi, selawat daripada Allah ke atas selain Nabi. Bila sebut selawat daripada Allah ke atas Nabi, maka terkeluarlah selawat Allah ke atas selain Nabi. Kenapa? Fa inna ma'naha at-takrimatu wal in'amu. Kerana selawat Allah ke atas lain daripada Rasulullah itu memberi makna takrimah dan in'am. Bukan ziyadah, takrimah secara umum dan in'am. Wa huwa ma'na rahmah, dan itulah diri makna kepada rahmah, iaitu Allah memuliakan, Allah memberi nikmat. Habis. Wa huwa ma'na rahmah. Idzil muradu, kerana yang dikehendaki biha, dengan rahmat itu, al-in'amu. Apa yang dimaksudkan rahmat? Kerana kalau lihat kepada makna lafaz rahmah itu sendiri, dia memberi makna al-in'am. Au iradatuhu, ataupun iradatul in'am. Jadi rahmat di sini, kalau kita tengok perbincangan syarah-syarah lain pun, bila sebut pasal rahmat ini, nisbah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dua, sama ada al-in'am, iaitu Allah memberi nikmat. Maka itu kembali pada sifat fi'il, ataupun iradatul in'am. Iradatuhu ay iradatul in'am, Allah ingin memberi nikmat. Itu kembali kepada sifat zat, kerana iradat. Jadi rahmah lihat kepada Allah, sama ada dia kembali kepada sifat fi'il iaitu in'am, ataupun kembali kepada sifat zat iaitu iradatul in'am. La ar-riqqatu allati fil qalbi, bukan rahmat dengan maksud riqqah, lembut pada hati. Kerana asal kalimah rahmah itu pada bahasa nisbah kepada makhluk ni apa dia? Lembut hati. Orang yang ada sifat rahmat, orang yang lembut hati. Oh, rahmat dia, orang ni orang yang rahmat kepada anak yatim. Nampak tak? Dia kasihan belas kepada anak yatim. Maknanya orang lembut hati. Itu pada penggunaan secara asas peletakan nisbah kepada makhluk, maka rahmat itu merujuk pada ar-riqqatu fil qalbi.
Jadi bukan tu makna nisbah kepada Tuhan, bukan itu makna rahmat nisbah pada Tuhan, kerana riqatu fil qalbi ni, adakah Tuhan mempunyai hati? Hati itu juzuk, hati itu udhun, anggota. Jadi Allah Ta'ala mustahil. Maka yang murad dengan rahmat itu lazim kepada itu. Iaitu apa dia? Iaitu al-in'am. Apabila seseorang lembut hatinya, seseorang itu mempunyai hati perasaan yang lembut kepada orang lain, maka dia akan memberi nikmat atau memberi pertolongan, memberi kasihan belah. Jadi itu harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi ini berdasarkan kaedah dah. Ma yastahilu itlaqu mabda'ihi 'ala Allah yajuzu itlaquhu binisbati ilal ghayah. Apa yang sesuatu lafaz tersebut mustahil kalau lihat kepada asalnya, boleh diitlaq melihat kepada ghayah dia. Melihat pada ghayah ataupun lazim daripada sifat tersebut. Okay, habis. Okay, kemudian wa itlaqus salati 'ala ar-rahmati itlaqun haqiqiyyun lughatan. Dan mengitlaqkan lafaz solat, sebut solat merujuk kepada makna rahmah, itlaq tersebut itlaq yang hakiki. Sebutan ataupun kita sandaran yang hakiki pada bahasa. Makna as-salah dengan makna rahmat itu pada bahasa, itu itlaq yang hakiki, bukan majaz dan bukan kinayah dan seumpamanya. Itu maklum. Perletakan salah dengan makna rahmah itu diitlaq pada bahasa dengan makna ar-rahmah, as-salah dengan makna ar-rahmah. Kama yadullu lahu qawluhum, sebagaimana menunjuk kepada ini, kepada itlaq ini, qawluhum, perkataan mereka para ulama. Apa dia kata? Innas salata imma min qabilil mushtarak al-lafziyyi fama'naha minallahi ar-rahmatu wa minal malaikati al-istighfaru wa minal adamiyyina tadarru'un wa du'a'un. Kerana sesungguhnya salat imma min qabilil mushtarak lafzi, kerana lafaz salat itu sama ada dia termasuk daripada lafaz yang mushtarak lafzi. Kalimah mushtarak lafzi ni makna lafaz yang satu lafaz tapi makna berbeza. Lafaz satu makna berbeza, dipanggil mushtarak lafzi. Contoh senang, ain, mata. Ain merujuk kepada air mata air, ain merujuk kepada jarihah, anggota, ain merujuk kepada mata benda, ain juga merujuk kepada wang, emas, apa lagi? Ain juga merujuk kepada jasus, mata gelap. Jadi itu maksud mushtarak lafzi. Lafzun yadullu ala ma'nahu ala akthara min ma'na. Lafaz yang menunjukkan lebih pada satu makna. Wad'an, dari segi peletakan asalnya begitu dah. Lafaz yang satu makna banyak. Jadi lafaz salat itu sama ada dia daripada min qabilil mushtarakil lafzi. Maka maknanya makna as-salah minallah rahmah. Maka sini pun itlaq hakiki jugalah. Nampak tak? Sebab bila mushtarak lafzi tu, itlaq tu sebagai itlaq awwaliyan, bagi perletakan pada wad'an, pada asas perletakan gitu dah makna. Wa minal malaikati istighfar, dan selawat daripada malaikat tu istighfar. Wa minal adamiyyina tadarru'un wa du'a'un, dan daripada manusia salat itu memberi makna tadarru'. Tadarru' ni pengharapan, merendah diri, wa du'a'un, dan permohonan. Itu satu pandangan. Wa au min qabilil mushtarak al-ma'nawi, ataupun salat itu juga ada sebahagian mengatakan dia itu min qabilil mushtarak al-ma'nawi. Mushtarak ma'nawi. Okay. Ni tak ada mushtarak lafzi. Ada satu lagi iaitu mushtarak ma'nawi. Mushtarak ma'nawi ni makna dia satu. Lafaz yang ada satu makna tapi mutafawitatun. Makna itu
berbeza dari segi darjat, quwwatan wa dha'fan, kuat dan lemah. Dia makna satu. Mustarak maknawi ni dia satu makna. Lafaz ada satu makna. Cuma satu makna itu kadang-kadang hak ni lebih, hak ni kurang. Contoh senang kita kata putih. Kalimah putih merujuk kepada maknanya, putih lah. Tapi putih yang ada pada kapas lain dengan putih yang ada pada susu. Lain dengan putih yang ada pada awan. Lain dengan putih yang ada pada cap. Beza tu, dha'fan wa quwatan tu ada beza. Itu panggil mushtarak maknawi. Ini semua dalam perbincangan, dalam mantik pun dia disebutlah. Min qabilil mushtarakil ma'nawi. Fama'naha, maka makna salah itu al-'atfu. Rasa al-'atfu tak? Ni cetakan Nana ni dia nampak macam lil-'atfi pula. Rasa al-'atfu je ni. Tak? Cetakan yang jelas macam mana? Al-'atfu al-'atfu. Nampak macam lil-'atfi. Fama'naha fama'na as-salah al-'atfu wal-ihsan, iaitu atfu, belas kasihan, al-ihsan, kasihan belah. Nampak tak? Ihsan, kasihan dan juga belas kasihan. Dan makna satulah tu. Makna al-'atfu wal-ihsan. Wa dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi ma yudafu ilaih. Dan darjat kekuatan belas kasihan itu, kasihan belah itu berbeza. Yakhtalifu bi ikhtilafi ma yudafu ilaih. Dengan berbezanya apa yang disandarkan kepadanya. Fa in udhifa ila Allah Ta'ala kana ma'nahu ar-rahmata. Kalau diidhafat, disandarkan kepada Allah, maka makna makna salah itu makna salah itu ila rahmah. Wa hakadha. Dan begitulah juga. Idh minal ma'lum, kerana telah termaklum, minal ma'lum anna itlaqal mushtarak al-lafzi ala ba'di afradihi haqiqatun. Khabar pada anna. Kerana telah maklum bahawa itlaq mushtarak lafzi ke atas sebahagian afradnya itu hakikat. Tadi kita sebut mushtarak lafzi ni banyak makna kan? Al-mushtarak al-lafzi ada 3 makna. Jadi di sini dia ambil satu saja. As-salatu minallah rahmat kan? Jadi boleh ke kita kata itlaq lafaz dengan lafaz yang mushtarak lafzi pada salah satu makna itu hakikat? Ya. Kerana itlaq al-mushtarak lafzi ala ba'di afradihi haqiqah. Itu itlaq yang hakiki, bukan majaz dah tu. Sebab memang diletakkan setiap makna itu pada awal peletakan bahasa dengan makna yang banyak. Maka mendatangkan solat dengan makna ar-rahmah itu memang itlaq pada hakikat, pada bahasa. Okay. Wa kadzal ma'nawiyyu. Dan begitulah juga al-mushtarak ma'nawi. Ala ma fihi, ke atas apa yang ada padanya. Fal qawlu ala ma fihi, cuma adalah padanya apa yang ada padanya dari segi kritikan dan seumpamanya lah. Fal qawlu bi anna as-salata, maka perkataan pandangan yang mengatakan as-salata, salat itu, selawat itu, maknaha lughatan ad-du'a'u, makna selawat pada bahasa ialah doa. Fa in udhifat ila ghairihi ta'ala, jika disandarkan kepada selain Allah Ta'ala, kanat baqiyatan ala ma'naha, maka dia itu kekal di atas maknanya. Jadi perkataan orang yang mengatakan salat, selawat itu pada bahasa maknanya doa. Makna doa kan? Makna doa. Jadi kalau diidhafat kepada selain Allah Ta'ala tu, maka kekallah makna selawat itu, solah itu dengan makna ad-du'a, baqiyatan ala ma'naha.
Wa in udhifat ila Allah Ta'ala kana ma'naha ar-rahmatu. Ar-rahmata. Maka makna as-salah kalau nisbah diidhafatkan kepada Allah, maka maknanya rahmat. Allati hiya lazimatun lid-du'ai. Yang mana rahmat itu yang melazimi berdoa. Rahmat itu yang melazimi doa. Jadi lazim kepada doa ialah minta rahmat. Jadi rahmat itu lazimatul ni doa, melazimi doa. Kerana orang berdoa itu dia minta rahmat. Maka rahmat itu lazimah, dia melazimi bagi doa. Maka fal qawlu, perkataan yang mengatakan perkataan yang mengatakan bi anna salah. Fal qawlu bi anna salati ni sampailah ni. Intaha ni. La yadhharu. Perkataan itu la yadhharu. Fal qawlu mubtada. La yadhharu jumlah tu jadi khabar kepada fal qawlu. Perkataan dan pandangan yang mengatakan as-salah maknanya pada bahasa ialah doa. Maka jika disandar kepada selain Allah, dia itu kekal di atas maknanya iaitu makna doa. Dan jika disandarkan kepada Allah, maka maknanya rahmat. Yang rahmat itu ialah lazim bagi doa. Pandangan dan perkataan itu la yadhharu. Tidak zahir. Makna tidak zahir, makna tidak zahir kekuatannya. Tak zahir, tak kuat lah. Kenapa? Liqtidaihi anna itlaqaha. Kerana memberi faham pandangan itu bahawa itlaq salah, menyebut salat ala rahmah dengan makna rahmah, majazun lughawiyun. Menjadi seakan majaz lughawi. Nampak? Jadi Muhasyi sini dia merak pandangan yang mengatakan hak ni qaul bi anna salata ma'naha lughatan ad-du'a. Maka selain Allah memang kekal di atas bahasanya, kekal di atas peletakan makna asal, tapi kalau nisbah pada Tuhan, dia memberi makna lazim kepada doa itu rahmat. Perkataan itu tidak zahir, tidak kuat kerana memberi faham bahawa itlaq salah dengan makna rahmat itu majaz lughawi. Majaz ni majaz bil lazim. Nampak? Majaz bi apa ni? Talazum sini. Lazim daripada doa dan maknanya ialah rahmat. Tu majaz tu. Maka perkataan itu, pandangan itu tidak kuat. Okey. La yadhhar liqtidaihi anna itlaqaha 'ala ar-rahmati majazun lughawiyyun. Jadi pandangan yang mengatakan gitu walaisa kadzalik. Walaisa kadzalik. Jadi orang yang mengatakan tidak kuat itu, kata muhasyi kita, walaisa kadzalik. Sebenarnya tidak. Tidak sedemikian. Nampak? Jadi banyak i'tiraf ni. Ni didatangkan beberapa pandangan berkaitan macam mana kita nak apa nama ni, perkaitan ataupun asal lafaz as-salah dengan makna rahmah itu. Dari segi istiqaqnya, dari segi wadaknya, peletakan makna salah dengan apa itu. Jadi khilaf sini. Jadi kata muhasyi kita walaisa kadzalik. Tapi sebenarnya tidak demikian. Tidak sedemikian. Makna yang mengatakan majaz lughawi pun tak berapa diterimalah. Kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu. Okey. Wala'alla. Okey, habis itulah. Wala'alla iqtisaruhum. Dan la'alla iqtisarahum lah tak? La'alla khawa'inna kan? Wala'alla iqtisarahum ala kauni ma'na salati fil lughati ad-du'a. Dan boleh jadi mengkhususkan mereka para ulama di atas bahawa keadaan makna solat itu pada bahasa ialah ad-du'a. Kenapa ulama kata as-salatu fil lughah ad-du'a? Kenapa mereka pilih doa sahaja? Ikhtisar, hanya menghadkan
solat dengan makna doa. Likaunihi azhara ma'aniha. Kerana keadaan doa itu sezahir-zahir makna solah. As-solah banyak makna. Tapi makna yang paling zahir ialah ad-du'a. Kerana itu la'alla ikhtisarum, kerana itu ikhtasaru, para ulama menghadkan hanya menyebut bahawa as-salah fi lughah ad-du'a likaunihi azhara ma'aniha, kerana doa itulah sejelas-jelas makna bagi as-salah. Walaisa al-muradu annaha la tutlaqu fil lughati illa alaihi. Bukan dengan makna bahawa as-salah itu tidak diitlakkan pada bahasa kecuali dengan makna doa. Bukan makna itu. Bukan maknanya as-salatu lughatan ad-du'a. Bukan makna as-salatu lughatan huwa ad-du'a saja. Bukan. Nampak? Jadi begini kadang-kadang dalam masalah mensyarahkan kalam para ulama ni, terutamanya bab bahasa. Bab bahasa Arab, kalau kita baca kitab-kitab Arab lah, kalau kita muttali'un mutabahhirun fil lughah wa ma'aniha wa ma'ajimul qawamis, kalau kita mahir betul-betul, memang kita boleh ijtihad dan boleh keluarkan istinbat dan seumpamanya. Tapi kalau bab bahasa ni, kita sebagai orang ajam ni, moleknya kita iktisar ala ma kutiba, ma huwal maktub, terhadap apa yang ditulis itu. Kadang-kadang menjadi sebahagiannya dipanggil, Allahumma salli ala Muhammad, tafaqah. Tafaqah ni makna buat pandai. Buat pandai. Tapi buat pandai tak molek dengan bahasa lah. Tapi gitulah buat pandai. Jadi kita cuba huraikan bahasa Arab ni dengan bahasa Melayu sehingga sebenarnya tidak begitu. Itu saja, kalau betul kena tak apalah, tapi takut tak kena. Terutama pada masalah makna-makna ni dan juga masalah takdir ni. Sebab itu tengok ni, dia kata as-salah lughatan ad-du'a. Bukan dengan makna ad-du'a itu sahaja makna bagi salah. Walaisal muradu annaha la tutlaqu fil lughah illa alaihi. Makna kalau kita baca kitab as-salatu lughatan huwa ad-du'a, salat pada bahasa ialah doa, selesailah. Tapi kadang-kadang kita pergi pandai-pandai syarah. Salat pada bahasa ialah doa. Jadi makna pada bahasa doa sahaja. Kita pergi tambah perkataan sahaja tu. Itu minta fakuh kita lah, daripada kefahaman kita. Tapi bukan tafakuh dia panggil. Nak kata macam mana? Kita sebab benda bahasa ni sangat luas. Benda berkaitan bahasa ni sangat luas. Kadang orang tersilap juga, terutamanya bila tidak biasa dengan istilah dan juga tidak merasai suasana bahasa itu ataupun huruf bahasa tersebut. Contoh senanglah, antara yang berlaku kekeliruan ialah pada masalah hammam. Hammam kita jumpa ni kitab fiqh kan. Pada itlaq hammam yang disebut dalam kitab fiqh tu merujuk kepada tempat mandi air panas, sauna. Macam mana? Bukan sauna macam sini. Di tanah Arab itu, sejak zaman Rom lagi, ada, dan bila terbukanya negara Islam ni, di negara Syam terutamanya, di Turki dan seumpamanya, mereka ada tempat khusus. Tempat khusus besar. Tempat mandi air panas. Kalau kita sauna besar lah. Sauna yang besar. Boleh kita kata sauna macam kita, semua sauna kita kecil. Sauna dia besar. Ada tempat mandi air panas, ada bilik steam, ada bilik sejuk semua. Itu hammam. Nampak tak? Itu hammam yang disebut dalam ulama sebut dalam kitab-kitab itu. Maka bukan makna dengan bilik mandi yang kita ada ni. Itu pada itlaq lafaznya merujuk bila sebut hammam tu hammam yang tu. Okay? Tapi begitulah, kadang-kadang bila kita tidak merasai dan mengalami huruf bahasa tersebut, kita tak tengok keadaan tempat macam mana keadaan bahasa tersebut turun, kitab ulama tulis di negara dia, maka kita akan mungkin tersilap pada mentasawurkan masalah. Bila tasawur masalah silap, maka hukum jadi silap. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Okey. Wal muradu annaha la tutlaqu fil lughah wa laysa al muradu annaha la tutlaqu fil lughati illa alaihi. Bukan dengan makna salat itu tidak diitlakkan pada bahasa kecuali dengan makna doa. Tapi doa itu azhara ma'aniha, makna yang paling zahir daripada makna-makna as-salah.
Habis. Wattakrimatu, dan kemuliaan itu maknaha al-azamah, keagungan, kemuliaan. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan takrimah itu takrim. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa taf'ilah, karrama yukarrimu takriman wa takrimah. Jadi makna takrimah ini takrim, memuliakan. Ai ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Okey. Kemudian sekarang ni syarih kita apa dia buat? Ziyadatu takrimatin wa in'am. Dia mengatafkan in'am ke atas takrimah. Okay. Tengok. Kata muhasyi kita, wa atful in'ami alaihi ala takrimah mughayirun. Ataf in'am di atas takrimah itu mughayir, atah yang dengan makna berbeza, bukan atah muakkid atau atah bayan, bukan. Atah dengan makna waw, dengan makna asal lah. Al waw limut apa nama ni? Wal atfu yadullu ala al mughayarah. Tak, wal atfu yadullu ala al mughayarah. Ataf itu dia memberi makna mughayarah. Makna in'am berbeza dengan makna takrimah. Jadi mengatafkan in'am di atas takrimah itu mughayir, memberi makna yang berbeza. Kenapa? Li'anna bainahuma umuman wa khususan. Umuman jadi isi anna muakhar. Li'anna bainahuma umuman wa khususan wajhiyan, antara keduanya, iaitu antara takrimah dan juga antara in'am, umum khusus mutlaq, umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi makna alaqah dia beginilah. Umum khusus wajhi, alaqah dia beginilah. Okey. Faqad yujadani, kadang ada kedua-duanya, takrumah dan in'am. Ada sini ni. Ada kedua-duanya. Ada kedua-duanya sini. Fima idza 'azzamaka syakhsun, seorang mengagungkan kamu, memuliakan kamu. Bil qiyami laka, dengan dia bangun. Dia tu memuliakan kita, dia bangun. Masalan, wa an'ama 'alaika bi syai'in, dan dia memberi nikmat kepada engkau dengan sesuatu. Dia bangun dan dia bagi kita. Dia bangun, dia beri bunga ke? Contohlah. Maka perbuatan itu takrimah dan in'am. Berhimpun dua tu. Wa qad yanfaridul awal, dan kadang-kadang bersendirian yang pertama. Mana yang pertama? Al-awwal. Fima 'azzamaka. Ni yang pertama kan? Al-awwal. Fima idza 'azzamaka wa lam yan'im 'alaika. Tapi dia tidak memberi nikmat. Dia bangun saja. Bisyai'in. Dia bangun saja. Tapi tak ada apa-apa. Dia bangun je. Kita mari dia bangun saja, hormat. Itu ada takrimah saja. Wathani, yang kedua pula. In'am. Apa nama ni? Ada in'am saja, tak ada takrimah. Wathani fima idza an'ama 'alaika bi syai'in wa lam yu'azzimka. Dia memberi kamu dengan sesuatu, memberi nikmat maknanya memberi sesuatu kepada kamu, walam yu'azzimka, tapi dia tidak mengagung dan memuliakan kamu. Dia tidak memuliakan kita, dia beri hadiah. Tak. Dia beri hadiah ke kita, tapi dia tidak hormat kita. Jadi di situ alaqah antara takrimah dengan in'am, umum khusus wajhi nama dia. Habis. Kemudian kata muhasyi, wa qad yutlaqul in'amu ala takrimati, dan kadang-kadang in'am pun diitlaqkan, disebut dengan makna takrimah juga. Bila in'am dengan makna takrimah, fayakunul atfu, maka ataf tu litafsir, maka jadilah ataf tafsir nama dia. Ataf tafsir. At-takrimah wal in'am. Apa maksud at-takrimah wal in'am? In'am tu nak mentafsirkan makna takrimah. Wa huwa zahirun, dan itu zahirlah makna kalau atah atau tafsir tu. Okey, habis.
Kemudian qauluhu wassalam. Tengok pada kata syarih Syekh Al-Hudhudi. Wassalamu. Wassalamu ziyadatu ta'minin lahu wa tayyibi tahiyyatin wa i'zamin. Okay. Dan salam itu ialah ziyadatu ta'min. Allah menambahkan keamanan, rasa aman, rasa selamat, rasa aman bagi Nabi, wa tayyibi tahiyyatin, dan sebaik-baik tahiyyah, penghormatan, wa i'zam, dan juga kemuliaan dan keagungan. Kata Syekh Asy-Syarqawi, qauluhu wassalamu. Bermula salam, ay minallah, salam daripada Allah Ta'ala lah, ala nabiyyihi, di atas nabinya. Jadi di sini wassalam saja. Dia tak sebut wassalamu minallahi ala nabiyyihi, sebagaimana dia sebut pada wassalah. Wassalatu minallah ala nabiyyihi. Tiba-tiba bak salam dia kata wassalamu, terus dia sebut wassalamu ziyadah. Patutnya sebutlah wassalamu minallahi ala nabiyyihi. Maka bila tak sebut tu fa fihil hazfu minats tsani lidalalatil awwali lidalalatil awwali. Maka di situ berlakulah hazaf daripada yang kedua kerana telah menunjukkan yang pertama. Di sini dia sebut pendek jelah wassalam saja, tak sebut. Kenapa? Sebut dah dulu kan. Wassalatu minallah ala nabiyhi. Wassalam, jadi wassalam ni dihazafkan qaid dia kerana telah menunjukkan lafaz yang pertama di atasnya. Habis. Ai wa ammas salamu. Adapun assalamu minal malaikati, salam daripada malaikat, wal insi wal jin, manusia dan jin, fahuwa du'a'u, iaitulah doa. Wa minallahi ala ghairi nabiyhi fahuwa mutlaqu tahiyyah au ta'min. Ataupun salam daripada Allah kepada selain Nabi Muhammad ini, nabinya iaitu Nabi Muhammad, maka itu mutlak tahiyyah. Tahiyyah secara mutlak, penghormatan secara mutlak, secara umum, dan juga ta'min, merasa keamanan dan aman, keselamatan. Qauluhu ziyadatu ta'min, menambahkan rasa aman, rasa sentosa, rasa aman, rasa selamat. Fihi isyaratun, padanya ada isyarat, ila anna aslat ta'min hasilun lahu alaihi salatu wassalam nadhira ma marra fis salati. Padanya memberi isyarat bahawa asal ta'min, asal rasa aman, rasa sentosa itu memang dah ada pada diri Nabi SAW. Nazira ma marra, sebagaimana yang telah lalu pada masalah perbincangan as-salah. Dah, as-salah tu kan asal ziyadatu takrimah kan. Jadi asal takrimah tu ada dah. Jadi hak ni kepada Nabi kita Allah menambahkan lagi sebagaimana perbincangan dululah. Wa huwa, dan ia mana? Ia ta'min itu diddut takhwif, lawan bagi takhwif, menakutkan, mengamankan, memberi rasa aman. Lawannya takhwif, memberi perasaan takut. Li'annal amna, kerana al-amna diddu al-khawfi. Al-am diddul khawf. Ta'min lawannya takhwif. Taf'il lah, sama-sama wazan lah tu. Apa maksud di sini? Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan ta'min ini ataupun dengan aman ini, as-salamatu mimma yukhafu, selamat daripada apa yang ditakuti. Itu maksud as-salamah. Maksud aman itu, as-salamatu mimma yukhafu, selamat daripada apa yang dibimbangi, ditakuti. Okey. Jadi faham daripada situ, wa muqtadha hadza, faham daripada situ, annahu alaihi salatu wassalam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yalhaquhu khaufun,
didatangi oleh perasaan takut. Faham dari situ bila Allah Ta'ala memberi penambahan rasa keamanan dan rasa sentosa tu, faham daripada situ, Nabi pun ada perasaan takut. Faham situ makna sebab tu Tuhan memberi keamanan. Faham muqtada ni makna faham secara tidak langsung. Maka faham seakan Nabi yalhaquhu khaufun, mendatangi akan dia oleh perasaan takut. Wa huwa kadzalik, dan gitulah memanglah Nabi pun ada perasaan takut. Kenapa? Li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam, kerana para nabi alaihimus salatu wassalam yakhafuna fi ba'di mawatinil mauqif, mereka bimbang pada sebahagian tempat-tempat pada mauqif, hari kebangkitan, hari akhirat nanti, hari dibangkit, hari wukuf di akhirat tu, bukan wukuf di Arafah. Kerana mereka para nabi ni bimbang ke atas pada sebahagian tempat-tempat mauqif, bimbang masa dihisab, masa meneliti sirat, bimbang ala umamihim, bimbang ke atas umat mereka, wa ala anfusihim, dan bimbang ke atas diri mereka, sehingga mereka kata nafsi. Wa yunsihimullahu ta'ala al-maghfirata, Allah Ta'ala melupakan mereka akan pengampunan bagi mereka. Tuhan beri Nabi para Nabi ni dah ingat bahawa para Nabi ni mendapat keampunan dan juga rahmat Tuhan. Jadi mereka dah ingat, mereka pun risau juga, takut-takut kena juga, padahal Allah Ta'ala memang dah ampun dan dah beri rahmat kepada para Nabi. Yunsihimullah, Tuhan lupakan mereka, sehingga pun mereka bimbang ke atas para umat-umat dan ke atas diri mereka. Jadi waktu di akhirat nanti, kalau tengok, jadi Syekh Asy-Syarqawi di sini dia ambil pandangan ini, dan ini tidak mencacatkan pada ismatul anbiya dan juga maratibul anbiya. Tidak ada apa yang mencacatkan dengan sifat nabi dan juga ismah nabi di sini. Tapi kalau kita lihat sebahagian daripada kalam ahlillah, ahli sufi, kalau yang mengikuti syarah Syekh Zarruq, para ulama sufi ni dia ada, mereka dalam masalah ni mereka mengatakan bahawa hatta Rasulullah bimbangnya tidak bimbang, takut itu bukan takut atas diri, bukan takut atas diri baginda, kerana beradabnya mereka dengan maqam janabin Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebahagian kalam di sini, ada sebahagian ulama sufi mereka masih melihat lebih mendalam, lebih dengan halus lagi, sehingga mereka kata sebenarnya para Nabi Muhammad ni bukan takut atas diri dia, tapi sebenarnya bimbang dia ke atas umatnya. Okay. Wa kadza yalhaquhu alaihi salatu wassalam khaufun fid dunya. Dan begitulah juga mendatangi akan Rasulullah SAW itu bimbang di dunia. Kat dunia Rasulullah ada perasaan bimbang, perasaan takut ada, tetapi tetapi bimbang Rasulullah, takut Rasulullah fiha fid dunia ini khaufu ijlalin, bimbang kerana keagungan, wa mahabatin, dan kerana kegerunan. Nabi bimbang dan takut di dunia ini bukan takut kerana lemah, tapi takut kerana ijlal, keagungan. Jalalnya Allah, agungnya Allah, azamahnya Allah, maha besar dan maha agungnya Allah. Dengan sebab itu Nabi takut yang ke arah mengagungkan Allah, bukan takut kerana lemah, bukan. Macam mana orang tu takut daripada sesuatu dia lari, tapi takut Nabi ni takut ijlal, dia panggil. Perasaan takut Nabi takut kerana mengagungkan Allah, takut kerana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takut kerana perasaan dia itu tak kuat, kerana hatinya lemah, bukan. Sebab tu dia kata lakin khaufahu fiha ay fid dunya khaufu ijlalin wa mahabatin. La khaufun minal azab, bukan takut daripada azab. Bukan takut dia kena azab. Ay yahulla bihi, bahawa kena dengannya, bukan takut kena azab. Au khaufuhu, ataupun
kita boleh kata juga Nabi takut Nabi ni khaufahu au khaufuhu minal wuku'i fi hasanati al-abrari allati hiya sayyi'atu binisbati lil muqarrabin. Ataupun takutnya Rasulullah, bimbangnya Rasulullah itu daripada jatuh dalam kebaikan orang-orang yang baik, yang mana kebaikan tersebut itu masih dianggap sayyiat, dianggap sebagai keburukan nisbah kepada orang yang hampir dengan Allah. Jadi takut di sini boleh ditafsirkan dua. Takut Nabi di dunia. Takut kerana khaufu ijlal, satu. Yang kedua, khaufun min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Takut Nabi itu dari bab hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang baik itu masih dianggap keburukan sayyiatu binisbati lil muqarrabin. Dianggap keburukan, kecuaian di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ni? Ini dalam apa nama ni? Dalam bab ismah kan disebutkan bahawa sebahagian apa yang berlaku zahirnya bentuk dosa, zahirnya maksiat itu kena tanggung dia pada bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang biasa, orang yang buat baik ni sebenarnya di sisi orang yang dekat dengan Tuhan tu macam dianggap satu keburukan dan satu dosa pula. Contoh kita kata contohlah contoh kita kata bercakap dengan bahasa apa? Panggil nama. Panggil nama yang betul lah. Contoh ayah kita nama Zaid. Tak, kita panggil Encik Zaid. Encik Zaid. Orang panggil, orang biasa, orang yang biasa dengan ayah kita dia panggil ataupun orang lain, orang biasa, macam mana dia nak panggil ayah kita? Kita panggil Encik Zaid. Dia panggil, Cik Zaid, boleh saya bercakap dengan Cik Zaid? Nampak tak? Maka itu satu kebaikan, satu kita panggil adab lah. Satu hasanat. Maknanya dia tak panggil nama Zaid saja, tak. Dia panggil Cik Zaid. Okay, cuba anak kata gitu. Panggil ayah. Cik Zaid. Dia panggil gitu. Molek ke tak? Tak. Kenapa tak molek? Orang lain panggil ayah kita Cik Zaid tu bagus, dia anggap satu perhormatan. Panggil Cik. Panggil Cik. Kita anak ni panggil Cik Zaid, dianggap sebagai satu buruk adab. Ni bab paling senang nak faham lah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kita hak dekat ni, anak darjat anak panggil Cik Zaid juga. Tak munasabah. Panggil nama tak boleh dah. Panggil nama tak boleh. Panggil pangkat. Panggil ayah. Tak. Ayahku. Walik. Abi dan seumpamanya. Begitulah. Perbuatan orang biasa ni kadang-kadang pada zahirnya macam satu kebaikan. Tapi di sisi orang yang dekat dengan Tuhan, itu dianggap masih buruk adab itu. Itu masih dianggap dosa dan bersalah lagi. Tengok. Okay. Kama qila. Sebagaimana dikatakan zalika demikian itu fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala yang mana kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ni kita boleh tengok pada firman Allah Ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, agar Allah mengampunkan bagi kamu apa yang telah terdahulu daripada dosa kamu. Jadi di sini adakah Nabi buat dosa? Tidak. Ini daripada bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan di sisi orang-orang yang berbuat baik itu masih dianggap kesalahan di sisi orang yang dekat dengan Allah. Maka begitulah para Nabi. Kerana dekatnya kedudukannya mereka dengan Allah SWT, mereka sangat menjaga. Hatta benda yang zahir nampak baik pun pada mereka anggap itu salah lagi. Contoh kata, فَإِذَا كَانَ عِنْدَكَ 5 دَرَاهِمَ, kamu ada 5 dirham. وَتَصَدَّقْتَ مِنْهَا بِأَرْبَعَةٍ وَأَبْقَيْتَ وَاحِدًا, kamu ada 5 dirham, kamu sedekah 4 dirham, kamu sedekah. وَأَبْقَيْتَ وَاحِدًا, kamu simpan 1.
kana dzalika hasanatan indal abrar. Itu dianggap kebaikan di sisi orang yang buat baik, orang-orang baik. Oh, moleklah ada 5 dirham, sedekah pak si pangsa. Oh, molek dah tu. Tapi dia itu sayyi'atun sayyi'atan indal muqarrabin. Dia itu dianggap satu kesalahan di sisi muqarrabin. Di sisi orang muqarrabin, salah. Salah kat mana? Satu pun kita ambil juga. Oh, patutnya kita sedekah belaka. Nampak? Itu maksudnya. Jadi, itu contoh yang diberi oleh muhasyi kita. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini menerangkan pada khauf yang ada kait dengan ziyadatu ta'min. Qauluhu wa tayyibi tahiyyatin, dan penghormatan tahiyyah yang baik, yang elok. Kita berhenti situlah. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.